Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas. Okey, terima kasih. Okey, baik. Saya Muna ya. Minta maaf sedikit saya Muna lewat sebab tadi ada masalah teknikal. Ya Allah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Saya ucapkan selamat datang kepada semualah yang sudi luangkan masa. Okey, terima kasih. Okey, yang sudi luangkan masa kan pada malam ini untuk mendengar perkongsian daripada saya. Okey, baik. Macam biasa, Snot Kisah Sembilan Suku Manam dia menceritakan tentang orang kata kisah benar mengenai harta pusaka yang berlaku dalam kalangan masyarakat di negara kita. Okey. Tapi malam ni perkongsian saya sedikit berbezalah. Dia adalah kisah benar, tapi saya ambil kesempatan ni untuk berkongsi pengalaman saya menyertai program padu di bawah My Pusaka. Baik. Sebelum tu saya memperkenalkan diri saya lah. Saya India, perunding pusaka daripada My Pusaka Bertam Perdana Pulau Pinang. Dan tajuk perkongsian saya pada malam ini adalah padu from nothing to something. Kan, daripada tak ada apa kepada ada apa-apa. Okey, baik. First kali ini nak bagi tahulah apa itu skim padu ataupun apa itu program padu kan. Okey, skim padu dan ataupun program padu ni dia merupakan satu program My Pusaka yang mana dikhususkan kepada mahasiswa-mahasiswi IPT, sama ada IPTA ataupun IPTS lah, tak kisah. Janji mereka ni adalah student IPT yang berumur daripada 18 hingga 27 tahun. Jadi mereka ini layak untuk menjadi perunding dan orang kata mendaftar di bawah program padu. Okey, apa objektif program padu ni? Kan, program padu ni diwujudkan kepada student lah untuk memberi orang kata nilai tambah daya saing untuk menghadapi cabaran pekerjaan pada masa akan datang. Okey, baik. Jadinya sukalah di sini untuk India mengambil kesempatan pada malam ni untuk India berkongsi pengalaman India untuk pengalaman India orang kata menjalani latihan praktikal di My Pusaka Bertam Perdana dan juga pengalaman India apa yang India perolehi dengan orang kata join program padu ni, menjadi perunding, mendaftar sebagai perunding pusaka di bawah program padu. Baik. Okey. First kali untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan lah, hadirin-hadirat yang hadir pada malam ini, ini merupakan, macam ini cakap tadi, ini merupakan student lah di sebuah universiti dan sekarang ini India berada di dalam semester 8, iaitu semester terakhir lah. Kira degree India selama 4 tahun dan sekarang ni India berada di semester yang ke-8, semester terakhir. Yang mana India merupakan student ijazah sarjana muda fiqh dan fatwa. Okey. Jadinya macam biasalah, kebanyakan universiti yang mana pelajar dia apabila semester terakhir mereka dikehendaki untuk menjalani latihan praktikal di orang kata mana-manalah, sama ada badan kerajaan ataupun swasta kan, untuk memberi pendedahan kepada mereka ni untuk mendepani cabaran pekerjaan dekat luar sana. Okey, bercerita tentang pengalaman India lah. Ini cerita sikit pengalaman India sebelum masa India orang kata nak mohon untuk menjalani latihan praktikal tu. Baik. Okey, untuk kursus India, untuk bidang India lah, jurusan fiqh dan fatwa, dalam masa yang sama kami student fiqh dan fatwa ni juga diberi orang kata inaktif. Tak silap ini ada 6 inaktif lah, yang mana salah satu dia adalah inaktif guaman dan kehakiman syar'i. Okey, inaktif ni student dikendaki untuk mengambil selama 3 semester lah. Jadinya India memilih inaktif guaman dan kehakiman syar'i. Okey, pada awalnya sebenarnya hajat India lah, hasrat India untuk India menjalani intern dekat Mahkamah Syariah ataupun firma guaman syar'i lah yang ada dekat
Pulau Pinang yang ada dekat Pulau Pinang ni kan, yang ada dekat area daerah India ni. Tetapi orang kata memang India boleh ceritalah, kawan-kawan India sangat tahu macam mana pengalaman peri India memohon orang kata menjalani latihan praktikal dekat firma syar'i dan juga mahkamah. Sebab masa awal tahun ni lah kan, dalam bulan 1, 2 macam tu, kes dekat negeri Pulau Pinang, kes orang kata COVID-19 lah agak tinggi. Jadinya permohonan yang dibuat oleh India, setiap permohonan yang India apply dekat mahkamah syariah, India apply dekat 2 mahkamah rendah syariah dekat daerah India, dan juga banyak firma guaman syar'i, banyaklah India apply. Tapi semuanya tolak permohonan India. Sebabnya mereka disebabkan alasan kekangan pandemik dan juga mereka nak mengurangkan staf lah. Jadi India pun macam faham keadaan sekarang kan, dan India pun macam redha lah kan. Bohong lah kalau kata tak patah hati kan, macam kena reject application tu. Tapi India rasa macam tak apalah, mungkin Allah nak tunjuk kat India ada benda baru yang India kena belajar. So India pun macam duduk macam India fikir, memang masa tu India macam pasrah. Masa tu India tinggal lagi 3 minggu untuk menghantar orang kata keputusan dekat universiti, untuk India menghantar keputusan praktikal lah, syarikat mana yang terima kita kan untuk hantar dekat universiti tu. So India macam, ini antara orang yang 2 orang sahaja lagi yang tak dapat tempat praktikal. So masa tu mereka bagi pilihan lah, sama ada untuk India bangkit semula ke negeri Sembilan, ataupun India kena teruskan usaha untuk mencari tempat praktikal dekat Pulau Pinang ni. So India macam duduk, India fikir memang dalam-dalam lah subjek. India fikir sekecil-kecil benda yang orang kata subjek apa yang India belajar selama 4 tahun ni yang boleh terima India untuk India menjalani latihan praktikal. So India macam fikir, okay, India ada belajar fiqh muamalat kan. So fiqh muamalat ni India cuba apply dekat pusat zakat pun tak diterima lah kan, sebab saya fahamlah keadaan orang kata pandemik, kekangan pandemik sekarang ni. So India macam duduk lagi, India fikir, so India macam terfikir satu benda, India ada belajar fiqh mawaris. Okay, fiqh mawaris ni dia lebih kurang macam orang kata ilmu faiz kan, baca pas faraid, cuma orang kata namanya adalah fiqh mawaris. Baik, so India buat research lah, company mana, organisasi mana yang orang kata ada mengaplikasikan ilmu-ilmu faraid ni. Dan akhirnya ini jumpa My Pusaka lah. Dan masa tu baru India teringat, oh sebenarnya My Pusaka ni ada juga buat collaboration dengan Universiti India untuk program-program mengenai ilmu pewarisan, untuk program-program orang kata kenas faraid dan sebagainya. So ini pun cubalah mencuba nasib, hantar permohonan kan, resume dan sebagainya, dan alhamdulillah My Pusaka menerima saya sebagai pelajar praktikal. My Pusaka bertam perdana, yang mana pengurus dekat situ adalah cikgu pusaka kita lah kan, Cikgu Miza Sandeh. So alhamdulillah, so masa tu ini macam lega lah kan, lega, ya Allah. Memang orang kata macam Tuhan cakap kan, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya setiap yang sulit itu pasti akan dipermudahkan. So alhamdulillah. Jadinya okey, ni masuk fasa tadi, fasa sebelum kan. Sekarang ni India masuk fasa orang kata fasa semasa menjalani latihan intern dekat My Pusaka bertam perdana. Baik, sebelum India nak orang kata dalam sehari 2 hari sebelum India nak pergi intern tu, India ada buat research sikit lah. Okay, kita nak masuk company, orang kata kita nak intern, so kita kena lah orang kata tahu sedikit background kan. So India buat research lah, My Pusaka ni dia bekerja macam mana kan, orang kata dia menyediakan, dia orang kata apa tugas macam job scope ke macam tu lah. So India baca-baca, dia My Pusaka ni dia merupakan orang kata syarikat perundingan kan, untuk mereka yang nak buat hibah ke wasiat, ataupun untuk mendapatkan perkhidmatan orang kata untuk menguruskan pusaka, dan banyak lagi lah perkhidmatan yang ada di dalam My Pusaka ni. So India datang memang dengan orang kata tawakal. Apa yang dia cakap memang India zero. Selain daripada India bawa basic, ada orang kata basic hukum ilmu faraid tu, yang lain memang India datang dengan orang kata niat India nak belajar. Okay, baik, masa hari first India
datang memang Ina dapat, macam biasalah kita dapat penerangan kan daripada Cikgu Miza. So masa tu pun Cikgu Miza terang kat India lah, cerita kat India, tunjuk kat India dokumen pewarisan lengkap, tunjuk dekat India dokumen pewarisan asas kan, dokumen pengisytiharan hibah, surat ikatan amanah, cerita dekat India apa itu orang kata borang bah. Tapi bayangkan India yang zero knowledge lah, orang kata pasal benda ni memang sangat-sangat zero knowledge. So ini macam ya Allah apa ni macam tu lah kan. Tapi India macam bersyukur lah sebab India dapat orang kata dapat tunjuk ajar dan juga bimbingan yang baik lah daripada Cikgu Miza. Dan orang kata minggu pertama India intern tu pun India dapat peluang untuk India orang kata lihat sendiri macam mana majlis hibah tu kan, sesi ijab kabul hibah tu berlangsung. Ini pergi rumah klien lah ikut Cikgu Miza dan juga seorang lagi perunding kan. So ini macam excited lah. Oh macam ni sebenarnya majlis hibah kan. So ini baru tahu benda ni. Okay, so kira sebulan ini menjalani intern dekat My Pusaka Bertang Perdana tu, memang ini boleh cakap banyak juga benda baru yang India belajar. Instead of documentation kan, sebab dia banyak pasal dokumentasi lah. So ini macam excited, ini tengok sendiri. Bukan semua orang dapat peluang tengok orang kata dokumen pengisytiharan hibah kan dan sebagainya tu. Tapi ini rasa happy sebab ini tengok sendiri macam mana kan kandungan dalam tu dan sebagainya. Dan orang kata selepas seminggu India intern, Cikgu Miza lah cakap dekat India, kerana India nak more dapat ilmu kan, nak lebih faham, nak join kelas-kelas ni, program orang kata My Pusaka ni ada program padu lah yang mana khas untuk student, dan ini pun daftarkan dirilah sebagai perunding pusaka di bawah program padu ni. Dan memang betul ini cakap sangat-sangat banyak kelebihan apabila join menjadi perunding pusaka di bawah program padu ni. Kalau ini nak cerita memang tak cukup 15 minit, memang lebih lah. Tidur lewat malam ni. Tapi serba sedikit lah yang ini rasa India suka untuk India kongsi kepada, kalau ada dalam ni lah kawan-kawan India kan, student dan sebagainya. Ini sangat mengganakkan untuk kalian mendaftarkan diri sebagai perunding pusaka di bawah program padu. Sebab macam Ina cakap tadi lah, program padu ni diwujudkan untuk orang kata sebagai input tambahan ke dalam diri student untuk orang kata menambah daya saing macam mana untuk mendepani cabaran pekerjaan pada masa akan datang. Jadinya apa Ina kongsi sedikit yang merubah Ina from nothing to something tu kan, from zero to hero. Tak adalah hero sangat. My Pusaka ni satunya ini boleh cakap dia program padu sangat mematangkan diri kita lah sebagai seorang student. Sebab apa ini cakap macam tu? Okey, kalau dekat universiti kan ataupun ini di kalangan kawan-kawan India, memang kawan-kawan India pun sangat tahulah sifat kematangan India kan, mereka panggil India kakak-kakak. Tapi orang kata bila India duduk, India menjadi seorang perunding pusaka ni, India berjumpa walaupun bukanlah berjumpa face to face kan, berkenalan di alam maya orang kata, ini berkenalan dengan ramai sangat perunding-perunding pusaka daripada pelbagai profession dan daripada pelbagai lapisan umur dan pelbagai pengalaman lah dan sebagainya, yang mana ada di antara mereka seorang jurutera kan, Tuan Zul seorang jurutera. Dan dia juga adalah seorang perunding pusaka. Kita ada juga cikgu pencen, kita ada doktor, peguam pun ada, cikgu, dan orang kata banyak sangat latar belakang profession daripada perunding-perunding pusaka ni. Student pun ada. Jadinya bila orang kata seorang student duduk di kelompok mereka di kalangan orang-orang dewasa, jadi secara tak langsung benda tu merubah diri saya untuk menjadi orang kata menunjukkan sikap matang jugalah kan. Sebab macam mana cara kita bercakap dengan orang dewasa berbeza betul dengan cara kita bercakap dengan kawan-kawan kita kan. Macam mana orang kata
bahasa yang betul, kita nak guna bahasa yang macam mana kita nak guna bila kita berhadapan dengan orang-orang dewasa kan. Orang kata sikap yang macam mana yang kita nak tunjuk bila kita duduk di kalangan mereka yang bukan sebaya dengan kita. So benda ni, program padu ni orang kata secara tak langsung menjadikan India lebih matang dah. Dan ini sangat menghormati mereka-mereka yang punya pusaka ni, yang baginya mereka sangat luas ilmu pengetahuan dan luas pengalaman mereka. So sedikit sebanyak India dapat belajar daripada mereka, daripada pengalaman mereka dan sebagainya. Okey, baik. Itu orang kata kelebihan yang pertama lah kan, dia mematangkan diri kita sebagai seorang student. Sebab kita kena faham bila mana kita keluar nanti, bila mana kita orang kata bekerja nanti, kita akan berjumpa dengan orang-orang dewasa juga. So secara tak langsung program padu ni orang kata kita bina tapak kita. Kita orang kata kita cuba orang dapatkan pengalaman lah, macam mana kita nak handle, kita nak berurusan dengan mereka-mereka yang lebih dewasa daripada kita. Okay, baik. Kelebihan yang kedua apabila seorang student ini mengikuti program padu ataupun menjadi perunding pusaka, mendaftarkan diri di bawah program padu. Yang kedua adalah macam Ina cakap tadi, kelas ilmu lah. Memang macam Ina cakap, masa Ina datang tadi memang zero knowledge, tapi memang niat Ina, mungkin Allah nak tunjukkan dekat Ina benda baru kan, ilmu baru yang Ina tak pernah belajar. Dan hakikatnya memang betul. Memang 90% apa yang Ina belajar masa praktikal, apa yang Ina belajar, Ina join kelas ilmu ni adalah bukan apa yang Ina belajar masa Ina dekat universiti dulu. Mungkin sebelum ni Ina faham apa itu definisi hibah, Ina faham apa itu wasiat, tapi Ina tak tahu, orang kata tak tahu sedalam-dalamnya kenapa golongan-golongan macam ni perlu untuk buat hibah kan, dinasihatkan untuk buat hibah. So lepas Ina join kelas ilmu pewarisan yang dianjurkan oleh My Pusaka, Ina baru faham, oh sebenarnya ada golongan-golongan yang orang kata wajar ataupun dinasihatkan, digandakkan untuk melakukan hibah, ataupun banyak benefit kelas ilmu. Dan selain pada kelas ilmu pewarisan juga, My Pusaka ada juga kelas-kelas, orang kata kelas coaching untuk improve soft skill dalam diri kita. Contoh macam baru-baru ni lah, 2 minggu lepas dan 2 minggu lepas punya pusaka ada mengikuti orang kata kelas coaching hypnotic closing technique. Yang mana salah satu dia macam mana kita step yang pertama, macam mana kita nak orang kata membina hubungan dengan orang kata klien kan, kita nak dapat trust klien, kita nak orang kata dapat kepercayaan klien, nak buat klien suka kita. So kat situ kita belajar, kat situ punya pusaka belajar ilmu-ilmu ni yang mana takkan dapat dekat tempat lain. Okey. Apa lagi? Selain pada itu, kelebihan program padu jugalah memang menjadikan kita lah sebagai seorang student berdisiplin, mendisiplinkan diri. Disiplin dari segi macam mana tu? Okay, yang pertama macam Ina cakap tadi lah, kita nak dapat ilmu, kita kena disiplin lah join kelas ilmu. So Ina tanam dalam diri Ina, kau nak ilmu, hang nak ilmu, hang kena masuk kelas macam tu kan, kecuali kalau ada perkara-perkara yang kita tak boleh elak. So kat situ secara automatik dia mendisiplinkan diri kita sebagai seorang student. Yang kedua, disiplin dari segi bila mana kita dah orang kata klien dah orang kata meminta khidmat, mendapatkan khidmat lah daripada kita kan. So kita kenalah disiplinkan diri kita untuk kita menguruskan, contohlah kalau dalam kes urus pusaka, kita disiplinkan diri kita untuk kalau ada appointment dan sebagainya tu pastikan sharp, macam tu. Itu yang Ina belajar kan. Dan apa lagi yang dia boleh kongsi? Okey, yang ni memang sangat penting lah sebenarnya. Kita tak, macam mana kita menjadi seorang student ni, kita tak boleh terlalu selesa dengan keadaan kita lah. Ada satu masa kita kena berusaha untuk kita keluar daripada comfort zone India. Okey, macam Ina cakap lah, ini praktikal, seorang saja pelajar praktikal. Seorang saja pelajar praktikal dekat syarikat My Pusaka Bertam Perdana. Jadinya ada satu masa ini rasa macam
bila Ina tengok kawan-kawan Ina kan, dalam satu mahkamah contohnya ada 4 orang, 5 orang pelajar praktikal. Yang satu seronok, kita kan seronok kan, budak-budak muda ni dia seronok. Apabila dikenini oleh kawan-kawan kan, itu orang kata memang sifat anak-anak muda lah kan, dia suka duduk dengan kawan-kawan. Tapi bila ini ada nak intern, ini intern seorang-seorang. Tapi kawan Ina lah, ada kawan Ina cakap kat Ina, tak apa Ina, sekurang-kurangnya awak dah keluar daripada comfort zone awak. Tapi dan betul ini cakap kan, kita tak selamanya kita ada dengan kawan kita, betul lah, macam tu lah. Ada masa kita pun akan berhijrah kan, pergi ke bekerja dekat tempat lain. Tak selamanya kita akan sentiasa ada dengan kawan-kawan baik kita. So kat situ Ina belajar. Ina macam ini cakap lah, Ina lebih orang kata berdikari macam mana nak menyesuaikan diri dan sebagainya. Dan akhir sekali lah, sebenarnya macam Ina cakap lah, banyak sebenarnya Ina nak cerita apa kelebihan bila join program padu ni. Tapi disebabkan masa mencemburui, Nas Ina boleh cakap yang instead of student ataupun orang kata perunding pusaka yang daftar bawah program padu ni untuk tambah knowledge, kita juga sebagai seorang student kita dapat jana pendapatan untuk diri kita sendiri. Sebab kita adalah orang kata kita juga perunding pusaka walaupun student, kita turut orang kata bila kita dapat close case kan, kita ada commission kita. So dari situ secara tak langsung kita dapat menjana pendapatan untuk diri kita sendirilah kan. Kita ada side income kita kan. Okey. So apa yang Ina boleh simpulkan lah daripada perkongsian Ina pada hari ini, dunia sekarang zaman sekarang lah hakikatnya pasaran pekerjaan zaman sekarang ni sangat-sangat mencabar, betul tak kan? Kalau kita boleh bacalah dekat akhbar kan, dekat kita tengok sendiri dekat berita dan sebagainya lah, nambakan orang kata graduan-graduan yang orang kata menanam anggur, macam tu. So bagi India sendiri, program perunding pusaka ni, menjadi perunding pusaka di bawah program padu ni, dia satu platform yang sangat-sangat baik lah untuk student. Sebab kita kena faham, kita zaman sekarang ni pelajar kena ada ilmu-ilmu terkini lah, ilmu-ilmu latest, dan di samping tu ada ilmu usahawan juga kan, yang mana benda ni akan jadi input tambahan untuk diri kita, untuk kita pada masa akan datang lah, untuk mendepani cabaran pada masa akan datang. Dan dalam masa yang sama, umat Islam lah, umat Islam memang sewajarnya perlu mengetahui orang kata basic ilmu-ilmu pewarisan, basic ilmu-ilmu faraid, basic macam mana cara nak menguruskan pusaka dan sebagainya. Walaupun muda, jadi apa yang ini nak nasihatkan dah, ambil peluang ni semasa kita muda. Apa yang ini boleh kongsi, jujur ini cakap lah, sebelum ni memang ini memang tak ambil tahu langsung pasal ilmu-ilmu pewarisan ni. Tapi after ini intern sedikit sebanyak, benda ni membuka mata India, bagi kesedaran dekat India. Oh India, anak muda perlu mengetahui, perlu orang kata ada ilmu-ilmu macam ni, so, untuk memudahkan kita lah kan pada masa akan datang. Baik, jadi itu sahaja daripada India. Ini harap perkongsian daripada India ni bagi manfaat lah dekat semua kan dalam ni untuk student kan. Dan India ajak ramai-ramai, kalau ada student dalam ni, daftarkan diri untuk menjadi perunding pusaka di bawah program padu My Pusaka. Sebab jangan risau kalau kata macam tak ada basic ke, tak ada ilmu kan, mandu ke apa, benda ni akan dibimbing oleh pakar-pakar pusaka kita kan. Kita sentiasa ada kenas untuk improve apa yang kurang dalam diri kita. Itu sahaja daripada India. Last but not least, India boleh cakap yang walaupun India tak dapat intern dekat firma syar'i ataupun guaman syar'i atau mahkamah firma guaman syar'i ataupun mahkamah syar'i kan, tetapi India boleh katakan yang program ni, yang India intern ni adalah orang kata yang India intern ni memang apa yang India belajar, ilmu, hibah, wasiat dan sebagainya ni, memang walaupun macam mana nak cakap,
dia satu elemen yang penting. Contoh walaupun kejayaan nak jadi seorang peguam syar'i pun kan, nak intern dekat kata nak bekerja dekat mahkamah dan sebagainya pun, ilmu tentang hibah, wasiat dan urus pusaka ni pun adalah satu elemen yang perlu dipelajari oleh peguam-peguam syar'i, betul tak? So ini rasa benda ni secara tak langsung dah, walaupun Allah tak bagi dekat India bukan rezeki India untuk intern dekat dalam bidang guaman dan kehakiman syar'i, tapi India intern dekat Mahkamah Pusaka ni pun adalah satu benefit untuk India juga, untuk India kuatkan lagi ilmu pewarisan dalam diri India. Dan India juga boleh cakap yang semua orang, kerana kawan-kawan India student, kita sama-sama sebenarnya boleh untuk belajar, untuk tambah ilmu dalam diri kita, ilmu-ilmu pewarisan dan ilmu hibah, wasiat dan sebagainya lah. So itu sahaja daripada India. Dan sebab not least, satu kata hikmah lah yang ini pegang. Kadang-kadang kita merancang dengan penuh cita-cita, tetapi Allah dia beri dengan penuh rasa cinta. Allah dia tahu apa lagi yang lagi baik untuk diri kita. Okay. So itu sahaja daripada India. Minta maaf, lama pula kan, seronok berkongsi ni. Okay, baik. Itu sahaja daripada India. Ini harap semua dapat share lah kepada ramai, kepada orang kata supaya ramai lagi student kan, anak-anak muda yang dapat buka mata untuk mempelajari ilmu pewarisan dan juga untuk mereka mengikuti program padu My Pusaka ini. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang datang itu daripada diri India sendiri. Selamat malam.